Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk pembiasan cahaya. Okey, sekarang kita tengok apa tu pembiasan cahaya. Okey, ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba, kenapa batang sejuk ini kelihatan bengkok? Okey, sebenarnya cahaya dari sudu ya di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Cahaya dari sudu ni dibiaskan apabila cahaya bergerak daripada air ni ke udara, ke mata dia ni, kan? Jadi sudu ini akan kelihatan berubah ke atas dan sedikit membengkok. Okey. Tengok gambar kedua. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, iaitu cahaya daripada sudu ni, medium berbeza iaitu air dan medium kedua adalah udara, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey. Macam juga gambar yang bawah ni, dia tunjuk dia letak duit shilling. Sebenarnya kedudukan dia dekat bawah ni. Tapi disebabkan pembiasan cahaya, kita nampak duit shilling tu berada ke atas dan lebih dekat dengan mata kita. Sama jugalah dengan pensel ni. Okey. Kita nampak dia membengkok dan sedikit ke atas. Okey. Okey, fenomena pembiasan cahaya. Batang sudu kelihatan bengkok atau pensel batang sudu atau pensel akan kelihatan bengkok. Nampak? Kita nampak je padahal dia bukannya duduk. Kedudukan dia sebenarnya bukan macam ni. Ni sebab pembiasan cahaya kita nampak macam tu. Air kolam kelihatan cetek. Ni sama konsep macam duit shilling tadilah. Kita nampak dia macam duduk atas sikit, macam cetek sikit kan. Imej menjadi besar. Imej menjadi besar ni pun adalah konsep pembiasan cahaya. Selalu ni kita jumpa kat mana? Ya, kaunter pembesar menggunakan konsep pembiasan cahaya. Okey, ini contoh gambar raja. Fenomena berkaitan pembiasan dalam nyata dan dalam ketara. Okey, dalam nyata dia dekat sini sebenarnya duit shilling ni. Tapi kita nampak, mata kita nampak dia dekat sini. Dia macam cetek sikit. Dia macam dekat dengan mata kita kan. Padahal sebenarnya dia duduk bawah ni. Disebabkan pembiasan cahaya, kita nampaklah dia dekat dengan kita. Okey, ini contoh soalan yang berada dalam buku aktiviti awak yang sekejap awak kena buat muka surat 49. Tengok semua kalau ada. Okey, dia tanya. Dia suruh awak lukis gambar raja. Kat mana mata nampak duit shilling tu? Pemerhatian awak nampak duit shilling tu. So, awak lukislah makin dekat dengan mata. Jangan lukis makin bawah pula. Lukis makin atas sikit. Duit shilling tu duduk kat atas sikit. Macam ni, okey? Okey. Samalah. Kalau soalan C tu dia tanya. Dia suruh lukis pembentukan imej ataupun pemerhatian apabila pensel ni berada dalam air. Jadi awak kena lukis dia dekat sini sikit. Dia membengkok dan dekat ke arah dinding cawan. Okey? Ini contoh soalan ya dalam muka surat 49. Apa yang awak kena lukis? Okey, kemudian ke surat 50 awak kena lukis juga sinar cahaya pembiasan. Ini adalah contoh gambar raja sinar cahaya pembiasan. Sumber cahaya daripada udara. Okey, dia nak masuk ke medium kedua iaitu bongkah kaca, dia akan jadi membengkok sikit. Ni, membengkok sikit. Kemudian bila dia keluar, dia akan back to normal. Cahaya yang dibiaskan ni akan normal balik. Ni udara, ni bongkah kaca. Lepas dia keluar balik dekat medium udara. Jadi, masuk macam ni, dia bengkok sikit dan dia akan keluar sama balik, straight balik macam dekat udara tadi. Okey, ni yang awak kena lukis dekat gambar raja muka surat 50 dalam buku aktiviti awak. Okey. Okey, pembentukan pelangi ni adalah salah satu contoh fenomena pembiasan cahaya. Tengok tu, wah cantiknya pelangi tu. Tapi tahukah kamu bagaimana pelangi ini terbentuk? Biasanya apabila matahari memancar, cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk.
Oh, begitu rupanya. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan hujan, cahaya akan membiaskan dan membentuk pelangi. Okey, maksud dia apabila cahaya matahari terkena pada titisan hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey, kepentingan sifat cahaya dan kehidupan. Rumusan, sebelum ni kita dah belajar pantulan cahaya, cahaya bergerak lurus, semua tu kenapa pentingnya sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 3 ya. Yang pertama itu kita belajar cahaya bergerak lurus. Kemudian minggu lepas kita belajar cahaya boleh dipantulkan. Dan hari ini kita belajar cahaya boleh dibiaskan. Ingat ya, sifat cahaya ada 3. Cahaya bergerak lurus, cahaya dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan. Okey, cahaya bergerak lurus. Tengok ni. Lampu sulur dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat sebab kepentingan cahaya bergerak lurus. Jadi, lampu sulur boleh digunakan untuk mencari objek yang lebih tepat di sekeliling kita. Lepas tu, kepentingan pantulan cahaya apa? Dapat suluh muka sendiri dekat cermin, kan? Pembiasan cahaya pula apa kepentingan dia? Boleh membesarkan objek. Itu adalah contoh-contoh kepentingan sifat-sifat cahaya.